Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, untuk membuka tirai slot hari ini perbincangan kita akan mulakan dengan slot yang melibatkan industri perkayuan. Apabila negara dilanda dengan musibah banjir pada pertengahan bulan Disember, salah satu industri yang juga terlibat dan juga terkesan adalah pemain industri dalam sektor perkayuan. Jadi selepas banjir, apakah cabaran industri perkayuan negara? Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, kita ada yang berbahagia Datuk Isyamuddin Abdul Karim, iaitu pengerusi MTIB, iaitu Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, dan juga kita ada Puan Hajah Roslina Idris, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan dan juga Komersial Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Baiklah, kita mula dengan perbincangan kita pada kali ini. Apabila kita melihat situasi banjir yang berlaku dalam sebulan yang lebih itu, pelbagai cabaran yang dihadapi, dan saya yakin MTIB juga ada CSR, ada gerak kerja untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Tetapi sebelum kita pergi ke skop perbincangan ke arah itu, apakah sebenarnya fungsi dan juga peranan MTIB kepada industri perkayuan negara? Mungkin Puan boleh mulakan. Okey, terima kasih. Sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana menerima kami berdua pada pagi ini. Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau nama singkatannya MTIB, kita biasa sebut MTIB, Malaysian Timber Industry Board, merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Perusahaan Peradangan dan Komoditi yang ditubuhkan pada tahun 1973. Peranan utama MTIB waktu penubuhannya adalah untuk mengawal selia industri perkayuan di peringkat domestik dari segi edaran dan pemasarannya, dan juga di peringkat antarabangsa untuk ekspor import kita uruskan. Selain daripada itu, kita juga membangunkan industri kayu. Pada ketika itu, kita lebih melihat kepada aspek latihan, kemahiran dan juga khidmat nasihat teknikal pada peringkat awal penubuhannya, dan juga membangunkan industri kayu Malaysia lah, itu peringkat awal. Dan selari dengan matlamat MTIB untuk terus sebagai menjadi peneraju kepada industri perkayuan, akta yang kita bangunkan pada tahun 1973 tersebut telah dipinda secara keseluruhannya pada tahun 2011, maaf. 2011, dan dalam konteks ini MTIB terus diperkukuhkan peranannya sebagai agensi yang menjadi peneraju kepada industri perkayuan. Pengukuhan ni kita lihat sejajar dengan keperluan semasa industri kayu lah. Yang pertama ini dari segi sumber manusia dan juga dari segi sumber bahan mentah. Dua sumber ini merupakan sumber utama yang industri perkayuan perlu ada dan perlu diperkukuhkan dari masa ke semasa. Bila bercakap tentang modal insan, Bumiputera lah, aspek pembangunan usahawan Bumiputera sangat-sangat kita titik beratkan. Itu untuk sumber tenaga manusia. Bila kita bercakap tentang bahan mentah, kita sentiasa memelihara kemampanan sustainability of raw material domestik, kan. Kita lakukan import dan juga kita ada program pembangunan ladang hutan untuk kita gunakan pada masa akan datang. Selain daripada itu, dari segi pembangunan industri, kita mula-mula sejak daripada penubuhan tu kita mula melihat kepentingan kepada penghasilan produk kayu bernilai tambah. Kita inginkan produk kayu bernilai tambah dieksport kerana dia boleh capture a good price, kan, di pasaran antarabangsa. Sebab kita tak ekspor log. Kita balak, kita memang tidak ekspor. Kita dah lama larang pengeksportan kayu balak. Balak memang kita perlu gunakan di pasaran domestik. So, balak memang telah lama kita ban pengeksportannya. Jadi, apa yang kita ekspor adalah produk-produk yang bernilai tambah. Walaupun kita mengekspor kayu gaji, tapi kayu gaji itu adalah bentuk premium. Kayu gaji yang ada di grade, bukannya kayu gaji murah sahaja, bukan. Ada grade dan pasarannya sangat baik di pasaran Eropah. Selain daripada itu, MTIB juga mengukuhkan peranan kita sebagai agensi regulatory. Tidak ada agensi lain yang melaksanakan peranan regulatory selain dari MTIB. So, di bawah Akta 105 inilah peranan MTIB
terus kita mantapkan menerusi aktiviti-aktiviti yang kita jalankan untuk pembangunan industri kayu. Dari segi hasil dan juga permintaan, adakah cukup untuk pasaran domestik? Untuk pasaran domestik, hasil yang kita perolehi daripada sumber, sumber yang kita ada memang sustain, ada. Dan pasaran pun cantik. Nanti saya akan ceritakanlah tentang dari segi pasaran ekspor dan juga di peringkat domestik. Okey. Kita beralih kepada Datuk. Datuk, macam saya cakap tadi, sebulan yang lepas kita berhadapan dengan situasi banjir. Jadi salah satu pemain industri yang terkesan juga ada beberapa kilang pemain industri kayu yang terjejas. Bagaimana di pihak MTIB dalam menyantuni dan juga melakukan gerak kerja untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini di peringkat MTIB? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Saudara. Okey, berkaitan dengan CSR di peringkat MTIB, kami di peringkat MTIB telah bersedialah sebenarnya untuk mengatasi ataupun membantu mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Jadi berikutan dengan banjir teruk yang melanda Semenanjung, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia bersama dengan Kementerian Perdagangan Komoditi telah mengambil langkah proaktif. Jadi membantu mangsa-mangsa banjir. So misi bantuan banjir yang telah kita laksanakan ialah untuk di negeri Selangor, iaitu pada 23 hingga 24 Disember 2021 dan 1 Januari 2022. Negeri Pahang pada 2 Januari 2022. So berkaitan dengan negeri-negeri yang kita terlibat, iaitu Selangor, seramai 60 orang sukarelawan daripada pihak MTIB telah terlibat, iaitu untuk di Hulu Langat, di Semenyih, Banting, Sepang, Sungai Buloh, Puchong, Kelang, Selak, Shah Alam dan di Pulau Indah. Untuk di negeri Pahang, seramai 40 orang sukarelawan telah kita gerakkan, iaitu untuk di Karak Setia, Taman Prima Karak dan Kampung Paya Pelantar. Jadi objektif program inilah untuk membantu mangsa-mangsa banjir dalam bentuk sumber kewangan, makanan, barangan keperluan dan khidmat sumber tenaga. MTIB juga telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan tabung bencana MTIB, tabung prihatin MTIB dan juga dapur prihatin MTIB bagi membantu warga kerja MTIB dan juga penduduk-penduduk yang telah terjejas dengan banjir bencana kali ini. Kita juga telah meluluskan sebanyak 100,000 bagi tujuan tersebut. Jadi selain daripada itu, hasil kutipan kilat daripada warga kerja MTIB juga telah kita jalankan, iaitu melalui Kelab Sukan dan Kebajikan MTIB. Puspanita juga telah terlibat, iaitu dengan mengumpul sejumlah 10,000 dapat dikumpulkan. Bencana kali ini terlibat seramai 19 warga kerja MTIB telah terlibat bagi bencana kali ini. Jadi sebagai tanda keprihatinan pihak pengurusan, seramai 60 sukarelawan MTIB telah kita libatkan dalam misi bantuan kali ini di Selangor sekali lagi, dan 40 lagi di Pahang. Dan aktiviti yang telah dilaksanakan adalah untuk membantu menyantuni masa-masa banjir, untuk menyuci rumah, mengagikan bantuan bentuk barangan dapur, beras, 2,000 kampit telah kita sediakan. Kotak-kotak makanan, tilam, dapur masak dan sebagainya. Dan inisiatif bantuan ini merupakan hasil daripada sumbangan pihak kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian, termasuk Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB sendiri, Lembaga Koko dan Lembaga Kenaf serta Lembaga Tembakau Negara juga terlibat untuk misi bencana kali ini. Dari segi kesiapsiagaan pula bagaimana? Mungkin ada selepas ini kita tidak doalah bahawa akan ada berlaku ketidaknyangkaan, tetapi negara kita kalau ikutkan memang setiap tahun akan ada banjir. Kesiapsiagaan di pihak MTIB untuk berhadapan dengan situasi ini? Okey, berkaitan dengan banjir yang berlaku, sebenarnya selalunya pada kebiasaannya banjir pada penghujung tahun akan berlaku di Pantai Timur Semenanjung. Jadi apa yang berlaku pada kali ini agak berlainan sedikit. Bila banjir berlaku di kawasan yang tak sepatutnya kita tak pernah fikir. Jadi akan datang bagi kesiapsiagaan menghadapi banjir, kita di peringkat MTIB juga telah membuat kajian ringkas survey dengan pihak persatuan-persatuan perkayuan untuk mengenal pasti pihak-pihak industri yang terlibat dengan kawasan-kawasan banjir
yang berlaku. Jadi kita telah dapati sebanyak 66 kilang ataupun syarikat perkayuan yang telah terlibat dengan kerugian. Okey, kerugian sebanyak 10.65 juta telah terlibat. Jadi persediaan kita untuk akan datang, kita sebelum tu saya nak bercakap soal kerugian yang telah berlaku. Kerosakan fizikal bangunan juga telah berlaku, mesin serta stok bekalan kayu dan produk perkayuan juga terlibat. Jadi permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi. Jadi oleh itu kerana kita kali ini bagi merangka syarikat-syarikat yang terlibat dengan industri terlibat dengan banjir ini, jadi kita inisiatif. Okey, saya nak bercakap soal inisiatif yang kita sediakan di peringkat MTIB, iaitu bagi membantu syarikat perkayuan Bumi Putera, okey, yang terjejas teruk akibat banjir ini, sokongan bahan mentah kita akan sediakan, iaitu dalam bantuan bentuk pinjaman tanpa faedah. So syarikat-syarikat enterprise kita akan memberi bantuan 5,000 sehingga 20,000, dan bagi syarikat-syarikat sendian berhad sebanyak 20,000 sehingga 1 juta kita sediakan untuk membantu syarikat-syarikat Bumi Putera. Jadi untuk makluman semua penonton pada pagi ini, sehingga tahun 2020 sejumlah 106 kita telah luluskan oleh MTIB dengan nilai pinjaman sebanyak 26.6 juta yang telah menghasilkan nilai kontrak kerja hingga bekalan sebanyak 153.5 juta kepada semua syarikat-syarikat penerima. Okey. Itu di antara gambaran kesiapsiagaan dan juga bantuan yang diberikan oleh MTIB terhadap mangsa-mangsa banjir. Kita beralih pada Puan. Dalam situasi sekarang, apakah cabaran yang dihadapi oleh industri perkayuan dalam zaman sekarang? Saya kira zaman teknologi dan zaman baru dah sekarang. Ya. Apabila bercakap tentang sektor perkayuan ni seperti yang saya kata tadi, dia di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Ada komoditi lain lagi yang dikawal selia oleh kementerian. Kalau dari segi agri komoditi, sektor perkayuan berada di tempat ketiga selepas kelapa sawit dan juga sektor getah. Meskipun kita kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, memang industri sangat-sangat terkesanlah, industri kayu. Lebih-lebih lagi apabila industri kayu ini dikategorikan sebagai non-essential industry. Jadinya apa yang dihadapi oleh industri sektor perkayuan adalah kesukaran untuk memenuhi kontrak pasaran, khususnya di peringkat antarabangsa, dan juga equipment, kontainer dan peralatan untuk mengeksport tidak ada. Kalau ada pun terlalu mahal dan harganya sehingga mencecah 100% kali ganda berbanding dengan equipment sedia ada. Jadi itu merupakan cabaran yang dihadapi oleh industri kayu. Selain daripada itu, dari segi tenaga kerja juga, tenaga kerja banyak beralih kepada sektor essential sebab perkayuan dah dikatakan tidak essential. Jadinya banyak sektor-sektor yang kehilangan tenaga kerja. Ini yang salah satu daripada perkara yang perlu kita perhalusi untuk menjaga kemampanan industri kayu dari segi sumber bahan mentah dan juga sumber tenaga manusia. Dan kalau meskipun kita berhadapan dengan pandemik dan juga banjir yang berlaku pada hujung tahun lalu, sektor perkayuan ni kita anggap sebagai resilient industri sebab pada tahun lalu, pada tahun 2021 sehingga November, nilai ekspor telah mencatatkan nilai 20.3 bilion, iaitu meningkat berapa persen daripada corresponding period of previous year pada tahun 2020. Jadi ini kita, walaupun kita kata kita berhadapan dengan cabaran pandemik, dengan banjir lagi, tapi industri perkayuan ini terus kukuh. Jadi di sinilah kepentingan dia dan keperluan MTIB untuk terus memastikan kesinambungan pembangunan industri kayu ni. Dari segi import dan ekspor tadi macam mana Puan? Dari segi import, memang kita galakkan import untuk menampung bekalan bahan mentah di peringkat domestik. Jadi import dari tahun 2009 memang nampak increasing trend. Sampai pada ketika ini kita mengimport lebih kurang 7 bilion
setahun, dan nilai ekspor kita lebihlah, of course 20 bilion ke atas. Jadi untuk itu import memang untuk menampung bekalan bahan mentah, dan ekspor macam saya kata tadi, kita ekspor produk bernilai tambah. Maknanya import raw material bahan mentah, kita proses menjadi dia bernilai tambah, dan kita ekspor yang nilai tambah. Kita tak ekspor bahan macam log saya kata tadi kan. Kita tak ekspor apa panggil tu, balak. Kita ekspor balak. Kita tak ekspor. Jadi macam perabot berkualiti tinggi, perabot begitu kita ekspor keluar, dan nilainya memang tinggi dan nilai memang tinggi. Okey, jadi macam Puan cakap tadi, apabila berlakunya banjir, industri ini masih lagi kukuhlah, tetapi ada juga pemain-pemain industri ini yang terjejas, contohnya di Temerloh Pahang kerugian 20 hingga 200 ribu. Jadi macam mana MTIB orang kata membantu syarikat-syarikat ini untuk kembali pulih dalam memastikan mereka kembali bernafas lepas banjir? Saya Datuk Boleh kalau saya boleh ni, kalau mengikut rekod yang ada pada kami, terdapat 3 syarikat lah usahawan perkahwinan Bumiputera di bawah seliaan MTIB yang betul-betul terkesan berkaitan dengan banjir. Jadi syarikat-syarikat yang terlibat ialah syarikat Inakraf, Kenora Idea dan syarikat Semeru Kabinet Sdn Bhd, yang mana telah mengakibatkan kerugian sebanyak 260,000 kerugian. Jadi seperti yang saya maklumkan sebelum ni tadi, so kita di pihak MTIB menyediakan bantuan kepada syarikat-syarikat perkahwinan Bumiputera yang terjejas. Program-program bahan mentah dalam bentuk bantuan pinjaman tanpa faedah. Seperti yang saya maklumkan sebelum ni tadi, iaitu untuk syarikat-syarikat enterprise, kita telah menyediakan pinjaman tanpa faedah daripada 5,000 sehingga 20,000, dan untuk syarikat Sdn Bhd sebanyak 20,000 sehingga 1 juta kita sediakan. Dan sekali lagi untuk makluman kepada semua penonton, sehingga tahun 2020 sebanyak 106 permohonan telah kita luluskan oleh MTIB dengan nilai pinjaman sebanyak 26.6 juta yang juga telah menghasilkan nilai kontrak atau pekerja bekalan sebanyak 153.6 juta kepada semua syarikat penerima. Jadi MTIB memang bersedia untuk terus membantu syarikat-syarikat yang terjejas jika ada bencana ataupun seperti apa yang kita tahu. Jadi pihak kerajaan akan mengeluarkan amaran musim terkujuh. Itu kita tahulah untuk tahun-tahun hadapan agar semua pihak boleh bersiap sedia. Jadi mungkin MTIB mempunyai perancangan awal. Sekurang-kurangnya industri-industri yang terlibat macam Datuk cakap tadi tidak terkesan lebih banyak selepas ini. Kalau tahun ini kerugian dicatatkan 260,000, mungkin tahun depan kerugian itu kita boleh kurangkan. Apakah persediaannya di pihak MTIB? Mungkin keadaan banjir ini kita tidak menjangkakan dia berlaku kan. Bencana yang jadi ini memang kuasa Allah semata. Kita tak boleh menjangkakan. Bila lihat lokasi perindustrian kayu, alhamdulillah lah lokasinya kebanyakan di tempat yang strategik dan tidak begitu teruk terjejas. Selain daripada kajian yang kita lakukan, the quick survey itu cuma ada 66 syarikat yang terjejas teruk. 66 syarikat yang terjejas teruk. Tetapi apa yang kita harapkan daripada peristiwa ini adalah, yang pertama mungkin dari segi kesiapsagaan syarikat itu, dari segi stok bahan mentah lah. Stok tu kalau disimpan terlalu banyak di premis masing-masing, itu akan menyusahkan syarikat itu sendiri. Stok bahan mentah itu dalam bentuk log ataupun sudah bergergaji? Ya, peranan MTIB untuk melihat sektor perkayuan ni apabila log itu sudah menjadi kayu gergaji. Jadi stok yang banyak disimpan di premis syarikat dalam bentuk kayu gergaji lah, untuk diproses menjadi produk nilai tambah kan. Dan mungkin kita sarankan jugalah industri kayu untuk mengambil insurans bencana dan sebagainya untuk bersiap sedia dari segi itu. Betul.
Itu sepatutnya lah. Dan mungkin ada di minit-minit terakhir ini, Datuk ada pesanan terakhir untuk menyatakan kepada rakyat Malaysia bahawa kepentingan MTIB untuk negara dan juga kesiapsiagaan MTIB untuk seterusnya menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku selepas ini. Datuk, silakan. Ialah bagi pihak lembaga pengarah MTIB itu sendiri, saya sebagai pengurusi, kita amat memahami dan berharap pihak industri perkawinan khususnya untuk bertabahlah berkaitan dengan bencana yang telah berlaku. Jadi daripada pihak persekutuan khususnya kementerian itu sendiri dan MTIB, kita akan melihat kepada bantuan-bantuan yang akan dapat kita salurkan kepada pihak industri untuk mengurangkan bebanan-bebanan yang dihadapi oleh pemain-pemain industri itu sendiri. Jadi berkaitan dengan bangsa-bangsa banjir itu sendiri, kita di peringkat MTIB sedang dalam perbincangan di peringkat pengurusan untuk kita adakan Expo Perabot Keluarga Malaysia. Untuk peranan kita di peringkat MTIB ini sebab kita memang berurusan dengan pemain-pemain industri khususnya kilang-kilang perabot ni. Jadi kita akan menyediakan kertas kerja untuk kelulusan peringkat kementerian khususnya untuk kita dapat lakukan Expo Perabot ni untuk kita dapat membantu kepada bangsa-bangsa banjir untuk memulakan, sebab kita tahu banjir kali ini agak teruk. Saya bersama dengan pengurusan MTIB ke kawasan-kawasan banjir, kita lihat ada yang terlibat 100% kerosakan berlaku. Jadi mereka perlu kehidupan baru dengan perabot-perabot. Jadi di pihak MTIB memang kita bercadang dan sedang bekerja untuk kertas kerja yang ada ni untuk kita adakan Expo Perabot ni. Jadi sekali lagi saya bagi pihak lembaga pengarah mengucapkan terima kasih jugalah kepada RTM kerana menjemput saya dan pengurusan ke Progres Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada dua tetamu kita pada hari ini. Yang berbahagia Datuk Isyamuddin Abdul Karim, Pengerusi Lembaga Perindustrian Perkayuan Malaysia MTIB, dan juga Puan Hajah Roslina Idris, Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Perkayuan Malaysia, dalam memberi perincian kepada kita apakah cabaran industri perkayuan negara kita pada saat dan juga ketika ini. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan ke Negeri Perlis untuk cerita pagi Negeri Perlis. Rakan saya Wan Muhammad Ryan sudah pun bersedia. Ini berkaitan dengan jualan keluarga Malaysia dan juga pemantauan harga KPDN HEP. Silakan Wan.